Alhamdulillah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Syukurlah kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk bersama-sama dalam majlis tazkirah Ramadan pada hari ini tanggal 18 hari bulan Mei tahun 2020 bersama dengan tanggal 25 hari bulan Ramadan 1441 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kau telah panjangkan umur kami sehingga sampai hari ini dalam kami melakukan ibadat puasa Ramadan. Terimalah ibadah kami ikhlas mencari keridaan-Mu ya Allah, bukan kerana riak, ujub atau sum'ah ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita sedang berada di hampir penghujung Ramadan. Begitulah Ramadan datangnya sangat-sangat cepat dan meninggalkannya seperti angin yang laju bertiup tanpa berhenti. Ya, siapa yang kejar, dia dapat. Siapa yang cuai, maka ketinggalanlah dia. Maka janganlah kita cuai lagi tuan-tuan. Hanya tinggal lagi 5 hari saja kita berpuasa sebelum kita menyambut Aidul Fitri. Marilah kita berusaha, tambahkan lagi taat kita kepada Allah Ta'ala di saat-saat akhir Ramadan ini. Malam ini, malam 25 Ramadan. Dalam kita melakukan amal dan taat kita, kita perlu pastikan juga amal-amal ibadat kita itu tidak dicampuri dengan nafsu-nafsu dan juga maksiat-maksiat batin. Yang sedang kita bicarakan daripada perihalnya amalan yang dibawa naik ke langit. 2 hari berturut-turut kita dah berbicara. Amalan yang dibawa naik ke langit akan ditapis di setiap pintu langit. Yang pertama ialah menapis amalan orang yang mengumpat, dibuang kepada muka dia balik. Yang kedua, ditapis amalan orang yang berbangga-bangga dengan amalannya ataupun dengan kekayaan dia atau dengan ilmunya, maka dibuang lagi ke muka dia. Dan yang ketiga, ditapis pula amalan orang yang takabur, yang besar diri, yang rasa diri lebih baik pada orang lain, maka itu pun dibuang amalan dia. Na'udzubillah. Dan yang langit keempat, menahan pula amalan orang yang ujub, yang rasa heran diri dia boleh buat ibadat lebih daripada orang lain, maka dia punya amalan pun dicampak balik ke muka dia. Dan demikian pula sampai langit yang kelima, maka ditahan amalan orang yang ada hasad dengki, orang yang ada sifat iri hati, supaya apa kelebihan yang ada pada sesaudara dia, supaya dihilangkan Allah Ta'ala. Maka orang seperti ini juga dibuangkan dia punya amalan dia. Dan demikian juga pada langit ke-6, ditapis pula amalan orang yang tidak ada sifat belas kasihan, rahmah dalam hati dia, tidak ada ihsan. Dia tak ada kisah pun orang susah, orang sakit, orang kebuluran, orang kelaparan. Orang ini pun dibuangkan amalan dia. Dan yang langit ke-7 pula, menapis dan menahan amalan orang yang riak, yang tidak ikhlas, yang di mana buatnya bukan kerana Allah, tapi nak dapatkan pujian orang, sanjungan orang, dikenali orang. Maka amalan orang ini juga dibuang dan dicampak balik ke muka dia. Maka berkatalah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada lagi malaikat hafazah membawa naik lagi amalan hamba Allah yang masya-Allah, gilang gemilang bercahaya luar biasa, daripada salat, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak yang baik, dan senantiasa berdiam diri, tidak dia banyak bercakap, dan selalu dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Masya Allah, lepas langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, maka sampailah dia ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diiringi oleh malaikat-malaikat 7 petala langit, menembusi segala-gala itu sampai di hadapan Allah Ta'ala. Maka apabila sampai di hadapan Allah SWT, mereka malaikat-malaikat semua berkata dan membuatkan sebagai pengiktirafan, ini amalan seorang hamba Allah yang soleh, yang ikhlas kerana Engkau ya Allah. Maka apabila sudah sampai di hadapan Allah Ta'ala pun berfirman, kamu semua malaikat, kamu menjaga hamba aku ni amalan dia, kamu mengawasi yang hanya zahirnya, tapi akulah yang mengawasi akan yang tersirat dalam hatinya. Dia beramal tidak bertujuan untuk aku, tapi dengan tujuan kerana selain daripada aku. Maka oleh itu, laknat aku menimpanya.
Maka para malaikat pun berkata, laknatmu dan laknat kami yang menimpanya. Dan ketika itu juga, 7 petala langit dan segala isi kandungannya turut melaknatkan orang tersebut. Allah, Allah, Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dari sifat riak. Ya Allah, ampunkanlah kami dari amalan yang bercampur dengan riak. Ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Apabila kita niat, kita dah ikhlas, kita rasa kita dah baik, kita rasa kita dah betul, tapi sebenarnya masih belum lagi bersih. Itulah sebab Nabi SAW paling takut sekali ialah riak. Apa sabda Nabi dalam sebuah hadis? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Yang paling sangat aku takut atas kamu ialah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik tapi tersembunyi, orang tak nampak. Apa dia tu? Iaitulah riak. Kenapa riak tu namanya syirik? Sebab dia buat tu bukan kerana Allah, ada tujuan yang lain. Mungkin kerana Allah pada zahirnya, mungkin kerana Allah pada niat asalnya, tapi ada rasa hati dia untuk siapa-siapa ataupun rasa-rasa megah dia dengan apa yang dia buat itu, maka itulah nama syirik khafi. Maka Nabi membuatkan sebagai contoh kadabi bin naml, seperti merangkaknya satu ekor semut hitam ala safwati sauda, atas batu hitam, fi zulmatil lail, di tengah malam yang gelap. Agak boleh nampak tak? Dalam semut tu hitam, atas batu hitam, dalam malam gelap. Mana ada semut? Tak adalah. Tak nampak. Sebab apa? Sebab kita tak nampak. Dia dah malam gelap. Itulah dia syirik khafi. Itulah dia riak. Allah, Allah. Kita sangka, ustaz, saya buat ni lillah ta'ala, ustaz. Saya bukan buat kerana orang, bukan nak dapat pujian. Tidak, saya buat kerana Allah. Tapi itu pengakuan kita. Kita tak tahu di sisi Allah Ta'ala. Allah melihat hati kita. Allah lebih tahu. Sebab itulah di sini tuan-tuan dan puan-puan, apabila Sayyidina Muaz mendengarkan kata-kata Nabi ini, maka Sayyidina Muaz pun, Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu an, yang meriwayatkan hadis ini berkata, ya Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Aku ini Muaz. Bagaimana aku boleh menyelamatkan diriku daripada kejahatan dan mensucikan diriku daripada segala penyakit ini, ya Rasulullah. Allah. Kalaulah Sayyidina Muaz, sahabat Nabi yang begitu mulia dijamin syurga, pun berkata demikian, apalagi lah kita, ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Muaz, contohilah aku. Jika di dalam amalanmu terdapat kekurangan, wahai Muaz, sudah tentulah kita pun banyak kekurangan. Apa nak perlu kita jaga? Nabi jawab, peliharalah lidahmu daripada mengumpat saudara-saudaramu dari kalangan orang-orang yang memikul Quran. Mana jangan kita mengumpat orang yang beramal, orang yang ulama, apalagi orang yang taat pada Allah Ta'ala. Jangan kita mengumpat. Bahkan jangan mengumpat sesama manusia pun kita jangan mengumpat. Itu pesanan Nabi SAW. Pikullah dosa-dosamu sendiri dan jangan dibebankan ke atas mereka. Jangan kita buat dosa dan kemudian dibeban pada orang lain. Kenapa? Kerana kita nak ikutkan orang, orang tu buat, kita pun ikut, maka kita berdosa, orang tu pun berdosa. Sucikanlah dirimu dengan celaan mereka ke atasmu. Apabila orang cela kita, sucikan diri kita. Jangan kita balas dengan celaan pula. Kita jangan balas dengan maki hamun. Kita bersihkan diri kita. Jangan meninggikan dirimu melebihi mereka. Jangan kita rasa kita lebih tinggi. Harta kita banyak, ilmu kita banyak, ibadat kita banyak, sedekah kita banyak. Jangan sama sekali kita rasa kita lebih tinggi dari sesiapa pun. Bahkan dari haiwan pun kita jangan rasa kita lebih tinggi. Masya Allah. Dan jangan kamu campurkan amalan dunia ke dalam amalan akhirat. Kita buat sesuatu amalan, bersedekah, berkhairat, membantu orang, jangan dijadikan dia dengan tujuan supaya orang kenal kita, supaya kita punya perniagaan pun laris, supaya kita punya bisnes pun maju. Jangan. Jangan dicampurkan urusan dunia ke dalam akhirat. Jadi kalau kita buat ibadat, amalan, biar betul-betul lillahi ta'ala. Dan jangan takabur dalam majlis manusia. Jangan sampai orang takut kepada perangaimu yang jahat itu. Dan jangan berbisik-bisik dengan seseorang ketika ada orang lain bersama-sama. Ini adab kita. Kalau kita ada 3 orang, kita berdua saja berbisik,
Orang yang ketiga terasa hati, apa orang ni berbisik. Agaknya dia mengumpat aku ke mengata aku. Jangan. Kalau kita perlu juga nak berbisik, kita minta izin dulu pada orang yang ketiga. Minta maaf, saya nak minta izin nak berbual sikit rahsia dengan kawan ni. Itu tak apa kalau diizinkan. Jadi begitulah. Dan jangan mengagung-agungkan diri kamu pada orang ramai yang menyebabkan terputus dirimu dari kebaikan dunia dan akhirat. Jangan kita megah-megah dengan kita yang kelebihan. Dan jangan memecah belahkan orang ramai dengan lidahmu. Jangan jadi batu api lidah kita ni. Sampai orang berkawan jadi musuh. Orang adik-beradik jadi pecah belah. Kerana perbuatan demikian itu nanti akan dicarik-carik atau ditarik-tarik oleh anjing-anjing neraka. Na'udzubillah min zalik di hari kiamat kelak. Dan Nabi SAW pun membacakan Al-Quran. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Wan nasyitati nashta. Maka Nabi SAW pun berkata, Ya Muaz, tahukah kamu apa tu maknanya nasyitati nashta? Muaz kata, Allah dan Rasul saja yang lebih tahu. Maka Nabi SAW menjawab bahawa itulah dia anjing-anjing dalam api neraka yang meniat-niat, yang menggigit-gigit daging dan tulang orang yang mengumpat orang lain. Allah. Jaga tuan-tuan. Jangan kita mengumpat, itu dosa besar. Sebab itulah langit pertama saja sudah tahan amalan orang yang mengumpat, dicampak balik ke muka dia. Walaupun amal ibadat dia cukup cantik dan sempurna. Dan aku pun berkata, Muaz pun berkata, Ya Rasulullah, demi bapakku, demi ibuku, siapakah yang dapat menahan perkara ini dan siapakah yang dapat selamatkan daripadanya, Ya Rasulullah? Maka Nabi SAW pun telah mengatakan kepada Muaz, Wahai Muaz, sesungguhnya dia adalah amat mudah bagi orang yang dimudahkan Allah Ta'ala kepadanya dengan taufik dan hidayat Allah. Jadi artinya, siapa yang Allah beri taufik, beri hidayat, mudahlah bagi dia untuk meninggalkan semua sifat-sifat yang tercela itu, supaya amalan dia bersih, ikhlas lillahi ta'ala dan terus diterima oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan taufik dan hidayat-Mu, Ya Allah, untuk jadikan sekalian amalan kami ikhlas mencari keridhaan-Mu, bukan kerana riak atau kerana ujub, bukan kerana sombong atau kerana kami mengumpat dan mengata orang, Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami lemah, kami dhaif, Ya Allah. Kalau Kau tak tolong kami, siapa lagi yang dapat tolong kami, Ya Rahman? Dengarkanlah permohonan kami, Ya Rahim. Allahumma amin, Ya Rabbal Alamin. Maka dengan sebab itulah lelaki ataupun sahabat Muaz yang mendengarkan hadis ini pada Sayyidina Muaz, dia pun menceritakan, sejak itu aku tidak melihat orang yang lebih banyak membaca Quran pada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, kerana amat takut terhadap apa yang telah disebutkan oleh hadis itu. Jadi teman ini cerita, Sayyidina Muaz terus banyak menangis, terus banyak membaca Al-Quran, kerana takut dia kalau sekira amalan dia itu tersangkut dengan kerana perbuatan-perbuatan yang dia tak sedari daripada hati dia. Zahirnya orang tengok kita baik, zahirnya orang tengok kita warak, zahirnya orang tengok kita alim, orang kata bagus engkau ni, baik kau ni, ibadatnya taat, tapi orang tak tahu hati kita. Yang tahu hati kita siapa? Yang tahu hati kita hanya Allah Ta'ala, Allah. Sebab itulah di sini tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita senantiasalah berdoa, memohon kepada Allah supaya jangan kita terkena dengan penyakit riak, penyakit ujub, penyakit takabur dan juga suka mengumpat orang dan membesarkan diri. Na'udzubillah min zalik. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah berkata, lil mura'i thalathu alamat. Bagi orang yang riak tu ada 3 tanda. Apa dia 3 tanda tu? Yaksilu idza kana wahdahu. Dia malas kalau dia bersendirian. Kalau nak buat ibadat seorang-seorang dia malas. Kalau kat rumah dia malas. Kalau sekiranya dekat masjid dia rajin. Pasal kat masjid orang nampak. Tak kat rumah siapa-siapa yang nampak. Tak ada orang pun. Jadi ini satu tanda. Wa yanshatu idza kana finnas. Dan dia sangat rajin beribadat, membuat perkara-perkara kebajikan bila berada di kalangan manusia. Bila orang nampak dia, dia pun banyaklah bersedekah. Bila orang nampak dia, dia banyaklah sembahyang dia. Bila orang nampak dia, banyaklah baca Quran. Tapi orang tak nampak, kat rumah, malas, Quran pun tak pegang.
Sembahyang sunat pun kena cincai-cincai saja. Jangan macam tu. Dan demikianlah dia punya tanda pula, wa yazidu fil amal idza usni alaih wa yanqusu idza dhamma. Akan bertambahlah amalan dia jika dipuji. Bila orang puji, wah makin rajin lagi. Bila orang angkat dia, wah makin lagi dia kuat semangat dia. Berasal orang sukalah aku buat macam ni. Oh, dia pun buatlah apa yang dia buat tu supaya dapat lagi tambah pujian. Tapi kalau sekira orang keji dia, orang komen dia, orang kritik, sudahlah, aku nak buat kebaikan pun orang kata, sudahlah tak boleh buat. Jadi kau ni buat kerana orang, bukan kerana Allah. Ini tanda-tanda tuan-tuan. Apa dia? Pertama, apabila dia sendirian, dia malas ibadat. Apabila depan orang ramai, dia rajin ibadat. Dan apabila dia dipuji, dia tambah semangat, dia kuat ibadat dia atau beramal. Dan bila dia dikeji, dikata, dihina, maka dia pun makin kuranglah amalan ataupun ibadat dia itu. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. 3 daripada tanda orang yang riak. Na'udzubillah min zalik. Jadi semoga kita semua ambil perhatianlah. Jangan sampai kita ditempuh ataupun dikuasai oleh nafsu riak kita. Berkata Al-Ikramah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yu'til 'abda 'ala niyatihi ma la yu'ti 'ala 'amalihi, li'anna niyah la riya' fiha." Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala memberi pahala kepada hambanya mengikut niatnya dan tidak diberikan mengikut amalannya, kerana niat itu tidak mengandungi riak. Tetapi kalau amalan mungkin mengandung riak, kerana itulah tidak diberi pahala. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Niat itu yang pertama sekali yang dilihat oleh Allah Ta'ala dalam hati kita. Sebab itulah di sini dalam hadis Nabi SAW mengatakan, niatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang mukmin tu lebih baik daripada amalan dia. Macam mana pula ustaz niat dia lebih baik? Sebab kalau dia tengok orang miskin, kesian orang miskin ni. Aku kalau ada duit $10, aku nak sedekah dia. Tu dah dapat pahala, dia tulis $10. Kemudian apabila besok pula dia nampak orang miskin tu, dia nak bagi $1. Tapi ada orang lalu sebelah dia, alamak, bagi $10 lah juga semalam dah niat. Tapi dia punya bagi tu, pasal ada orang tengok dia. Kalau tidak, $1 saya keluar. Semalam dah niat 10. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Kerana amalan tu tak mustahil ada berlaku riak. Niat, orang tak nampak kita punya niat. Tapi amalan, sembahyang kita, puasa kita yang haji kita, orang nampak. Jadi sebab itulah di sini, Allah SWT lihat kepada niat. Habis ustaz, kalau gitu kita jangan buat amal ibadat yang banyak. Buat amal ibadat banyak, buat sebanyak-banyak mungkin, tetapi jaga hati kita, jaga niat kita. Jangan sampai kita pula, Allah kalau macam itu, tak payah buat amal ibadat lah, nanti riak. Ini ada alim ulama pesan pada kita. Orang yang buat ibadat kerana riak, itu haram, berdosa. Dia buat riak untuk tunjuk orang. Dia yang meninggalkan ibadat kerana takut nanti dia riak, itu adalah syirik. Alamak. Kalau dia tinggalkan ibadat, aku nak sembahyang sunat ni. Biasalah dekat rumah pun dia sembahyang sunat juga. Qabliyah, Ba'diyah, sembahyang duha. Tapi nanti orang tengok akulah. Nanti aku riak pula. Tak payahlah sembahyang sunat. Tak payahlah sembahyang duha. Jadi dia tinggalkan dia punya ibadat kerana orang. Makna dia buat tu, dia tinggalkan kerana orang. Syirik pula. Allah. Habis macam mana ustaz? Jangan pedulikan orang. Jangan kita niat kerana orang. Buat saja kerana Allah. Habis ustaz, kita ni kadang masuk dalam kita sembahyang kita, ibadat kita ni, kadang-kadang terasa kita ni, akulah yang bagus. Terasa hati kita. Orang tengok aku ni, aku punya ibadat ni khusyuk. Memang itu memang kita katakan gangguan syaitan, gangguan nafsu. Itu tak dapat kita elakkan. Tapi jangan itu dijadikan sebab untuk kita turutkan dia. Kita turutkan dia, kita pun hati kita kerana orang. Kita turutkan dia, kita tinggalkan ibadat. Jangan kerana itu. Kita buat kerana Allah SWT. Habis kita minta apa ustaz? Kita minta Allah Ta'ala ampunkan kita. Lepas kita salat, lepas kita baca Quran, lepas kita buat ibadat, lepas kita dah beri sedekah, ya Allah, jadikanlah amalan aku ini ikhlas mencari keridaan-Mu ya Allah, bukan kerana riya atau ujub atau sum'ah ya Allah. Terimalah ya Allah, ampunkanlah, maafkanlah amalan ini yang bercampur dengan riya ya Rahman, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW.
Kita doa macam tu lebih kurang lah. Jadi di sini memanglah ya, perkara riak ni bukan perkara ikhlas ni, bukan perkara satu yang mudah. Sehingga pernah Sayyidina Ali radhiyallahu an atau seorang sahabat lain bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa itu ikhlas?" Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Nantilah aku tanya pada malaikat Jibril. Ya Jibril, apa itu ikhlas?" Malaikat Jibril kata, "Nantilah aku tanya kepada Rabbul Alamin, Allah SWT. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, apa itu ikhlas?" Maka Allah Ta'ala mengatakan, "Ya Jibril, beritahu kepada kekasihku Muhammad, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu ialah satu rahsia daripada rahsiaku. Ahabahu liman asya. Aku hadiahkan dia kepada siapa yang aku suka, yang aku kasih, yang aku kehendaki." Jadi siapa yang dapat? Siapa yang Allah Ta'ala beri pada dia. Habis kita ni siapa? Kita ni hamba yang banyak dosa. Kita ni hamba yang banyak lalai. Hamba yang banyak maksiat. Habis macam mana? Kita hanya minta pada Allah. Sebab itu di sini kita jangan buat pengakuan. "Oh, aku buat ni ikhlas ni lillah Ta'ala ni. Ambillah hadiah aku bagi kau ni. Aku ikhlas ni." Jangan. Bila kita dah buat pengakuan kita ni ikhlas, makna kita riak. Apa maksud kita menunjuk-nunjuk? Apa tu riak? Riak tu menunjuk. Jadi kita tunjuk orang, aku punya ibadat ni ikhlas. Aku punya hadiah ni ikhlas. Jadi itu sudah riak dah tu. Itu saja sudah riak. Habis ustaz nak macam mana ustaz? Saya nak hadiah dia tapi dia susah nak terima. Kita kata je lah, terimalah hadiah tak seberapa. Mudah-mudahan Allah terima dia sebagai hadiahnya ikhlas. Itu saja. Jadi tak payah. Habis dia nak terima, terimalah. Dia tak nak terima, apa kita nak buat? Bukan kita boleh paksa dia terima. Jadi itulah dia tuan-tuan ya. Amalan yang tak ada ikhlasnya, amalan itu tidak diterima Allah. Na'udzubillah, dicampak balik ke muka orang yang beribadat itu. Dan kita jangan sama sekali mengaku diri kita ni ikhlas. Sama sekali jangan kita rasa kita ibadat dah bagus. Bahkan selalu kita mendoa, kita meletakkan rendah diri kita. Ibadat kita, aku ni ya Allah, ibadat kami ni tak ada harga ya Allah. Tak ada seberat debu pun di depanmu ya Allah. Ibadat kami penuh dengan kecacatan. Ibadat kami penuh dengan riak. Ibadat kami penuh dengan amalan-amalan nafsu yang jahat. Ya Allah, terimalah ibadat kami yang sangat lemah dan sangat sedikit ini ya Allah. Andai kata kalau ada riaknya, ada ujub, ada sum'ahnya, maafkanlah ya Allah. Engkau lah Tuhan yang maha pemaaf dan Kau suka maafkan hamba-Mu. Maafkanlah kami ya Allah dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah berkata seorang ulama tasawuf yang bernama At-Tasatturi, iaitu beliau mengatakan, "An-nasu halka." Semua manusia itu binasa. Tak ada siapa yang terselamat. Illal alimun. Melainkan orang yang alim. Orang alim, dia tahu hukum halal haram. Dia tahu mana wajib, mana yang sunat dan sebagainya. Jadi dia boleh tinggalkanlah yang mana yang haram, yang makruh, yang dibuat yang wajib. Itulah orang alim. Tetapi orang alim ini, wal alimun maghrurun. Orang yang alim ini tertipu dirinya. Tertipu illal amilin. Melainkan orang yang beramal. Dia rasa diri dia dah alim. Sudahlah, aku amal tak banyak pun tak apa, aku dah alim. Tertipu dia. Sebab ilmu ni yang dia punya manfaat dia punya buah dia ialah amal. Sebab tu pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu tanpa beramal sama seperti pokok tanpa berbuah. Apa jadi kalau pokok ni tak berbuah? Pokok ni besar je, buahnya tak ada. Sudahlah, buang masa saja. Kacau ganggu orang yang tempat je. Potongkan dia, buat kayu api. Jadi kayu api, na'udzubillah. Begitulah orang-orang ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmunya, na'udzubillah, dihumbankan dalam api neraka. Apa berkata Ibn Ruslan dalam Matan Zubat yang mengambil daripada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun qabla al-ubadil wathan. Orang yang alim dengan ilmunya dia tak beramal, dicampak dalam neraka sebelum penyembah berhala. Allah, sebelum penyembah berhala. Penyembah berhala dia tentu masuk neraka. Ini orang alim, tapi dia tak beramal dengan ilmu dia. Tapi alim ulama menafsirkan tak beramal tu dari segi yang wajib dan menjauhi yang haram. Dia yang wajib pun dia lengah-lengahkan, yang haram pun dia makin terus saja langgar, tak ada pedulikan. Itu memanglah ulama yang ulama yang jahat. Tetapi bagi ulama tasawuf,
mereka juga bimbang. Walaupun bukan perkara yang wajib, tapi kalau sunat dapat dilakukan. Alhamdulillah, kita dalam tazkirah Ramadan ni, kita dah banyak belajar daripada segi semai sunat, daripada segi zikir, daripada segi baca Quran, dari tahajud, bersedekah. Nah, sekarang kita amalkan. Kita kata, alah, aku bukan orang alim. Tapi kita dah tahu, ni semua disuruh oleh Allah. Sangat disukai oleh Allah. Kita buat, kita amalkan. Tak payahlah. Ini termasuk juga golongan yang ada ilmu tapi tak beramal dengan ilmunya. Dan orang yang beramal, wala miluna mardudun, orang yang beramal pun dibuang, dicampak, ditolak amalan dia. Kenapa pula? Illal mukhlisin, melainkan orang yang ikhlas. Allah. Orang yang ikhlas sajalah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi apa tandanya orang ikhlas tu? Wal mukhlisuna ala wajalin bima yukhtamu bih. Dan orang yang ikhlas tu selalu rasa bimbang bagaimana dia nanti di akhirnya. Kita ni tuan-tuan, jangan kita haraplah amalan kita ni dapat selamatkan kita di dalam sakratul maut. Jangan kita haraplah nanti kita dalam kubur selamat dengan amalan kita. Jangan kita haraplah nanti di padang mahsyar kita selamat dengan amalan kita. Jangan kita haraplah nanti di atas jembatan Siratul Mustaqim selamat dengan amalan kita. Kenapa? Belum tahu lagi amalan kita diterima ke tidak. Jadi orang yang ikhlas ni sentiasa rasa bimbang dengan amalan dia. Ya Allah, bagaimanalah diri aku ni? Amalan aku tak ada apa pun. Seberat debu pun tak ada, ya Allah. Amalan aku ni penuh dengan riak, ujub, ya Allah. Ya Allah, maafkanlah, selamatkanlah kami di waktu sakratul maut. Selamatkanlah kami di dalam kubur kami. Selamatkanlah kami di yaumul mahsyar. Selamatkanlah kami menyeberang jembatan setara Siratul Mustaqim dengan rahmat dan belas kasihan-Mu, ya Allah, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Ya, para jemaah sekalian, hendaklah kita usahakan untuk supaya kita jaga, pastikan amalan-amalan kita itu semata-mata ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ustaz, adakah apa-apa amalan untuk kita nak jadikan amalan kita itu ikhlas? Ya, memang ada juga doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, baca doa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Apa tu? Ya Allah, aku berlindung denganmu dari aku berlaku syirik kepadamu sesuatu yang aku tahu, dan aku mohon pengampunanmu daripada yang aku tidak mengetahuinya. Ini doa diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tu sekali lagi Ustaz? Dengar ni. Ikutlah ya. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari aku berlaku syirik kepadamu sesuatu yang aku tahu, dan aku mohon pengampunanmu daripada yang aku tidak mengetahuinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi doa ini sebenarnya minta lindung daripada syirik. Kita ni minta lindung nak ikhlas. Yelah, minta lindung pada syirik tu riak. Jadi kalau bersih hati pada riak, insya-Allah ikhlaslah tu. Jadi kita minta lindung, jangan terkena pada kita riak. Tetapi kalau sudah terkena yang kita tak sedar, kita tak tahu amalan kita dicampur dengan riak, maka kita minta Allah ampunkan. Ustaz tak hafal lah, Ustaz baca tu cepat bahasa Arab. Kita ni bukan orang Arab. Tak apalah, doa tu biar maknanya pun tak apa. Ya Allah, aku mohon lindung daripada riak, ya Allah. Ampunkanlah kalau amalanku ada bercampur dengan riak, ya Allah. Maafkanlah aku. Itu pun sudah mencukupi. Doa ini saya ada masukkan dalam FB saya, FB TM Fauzi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka FB saya dan boleh dapatkan doa itu daripada FB saya, insya-Allah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Amalan yang diterima oleh Allah hanya ikhlas, itulah dia yang diterima Allah. Sebab itulah surah Qul Huwallahu Ahad itu dinamakan dia surah Al-Ikhlas. Kenapa dinamakan surah Ikhlas?
kerana dia tu mensucikan Allah Ta'ala. Hanya kerana Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Jadi kita buat tu bukan kerana si Polan, bukan kerana mak, bukan kerana ayah, bukan kerana orang. Tak ada satu pun. Kita hanya buat kerana Allah Ta'ala. Itulah sebab dinamakan dia surah Al-Ikhlas. Surah yang semata-mata mensucikan Allah yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang bersekutu dengannya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Selain daripada itu, selain pada doa, kita memperbanyakkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu kalimat tauhid namanya. Kalimat taibah. Perbanyakkan juga zikir dengan kalimat taibah itu. Sebab tu kita lihat semua para alim-alim ulama bila mengajar akan muridnya, maka diijazahkan dia kalimat la ilaha illallah. Baca banyak-banyak. Sebab tu Nabi SAW bersabda, jaddidu imanakum biqawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan perkataan la ilaha illallah. Jadi apa maksud perbaharui iman kamu? Sebab iman kita ni kadang-kadang bercampur riak. Kita tak kata Tuhan tu dua, tapi amalan kita tu ada syirik. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Jadi ini semua sudah merosakkan kita punya iman kita. Na'udzubillah, kalau kita mati dalam riak, mati kita dalam syirik khafi, mati kita dalam menyekutukan Allah. Na'udzubillah menzalik. Sebab itulah di sini kita kena bersihkan hati kita, perbaharui hati kita, perbaharui iman kita dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyakkan. Memang kalimah la ilaha illallah ni sangat luar biasa tuan-tuan dan puan-puan. Kalimah la ilaha illallah ini, satu masa Nabi Musa AS berkata, ya Allah, berikanlah aku satu zikir yang dapat aku amalkan, yang akan mengatasi dari segala-gala zikir. Maka Allah Ta'ala kata, bacalah la ilaha illallah. Maka kata Nabi Musa, ya Allah, ini semua orang dah tahu, ya Allah, aku nak something yang special untuk aku saja. Maka Nabi Allah Ta'ala berkata, ya Jibril, ya Musa, kalau kau letakkan 7 petala langit dan 7 petala bumi di satu dacing, dan kau letakkan satu kalimah la ilaha illallah di satu dacing, ini kalimah la ilaha illallah lebih berat lagi daripada 7 petala langit dan 7 petala bumi. Masya Allah. Hebatnya kalimah la ilaha illallah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Inilah kalimah yang membezakan antara orang yang berislam dengan tak Islam. Jadi kalau orang yang tak Islam nak memeluk agama Islam, apa dia perlu ucapkan? Dia perlu ucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan disembah melainkan Allah SWT. Itulah perkataan yang membezakan di antara Islam dengan tidak. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah ya. Di dalam kita beramal, jangan kita hanya puas hati dengan ibadat aku. Alhamdulillah, syukur aku dah banyak sedekah, aku dah banyak tahajud, aku dah banyak baca khatam Quran, aku dah banyak baca-baca selawat. Memang betul, bagus-bagus. Tetapi jangan lupa kita mohon kepada Allah keikhlasan, mohon pada Allah keampunan kalau amalan kita bercampur riak. Dan kita berbanyakkan selawat juga pada Nabi kita SAW. Sebab bila kita banyak selawat pada Nabi, Allah sayang pada Nabi kita. Maka dengan kita selawat pada kekasih Allah, Allah pun sayang kepada kita. Dan Allah pun kesian pada kita dan memberikan kita keikhlasan dalam kita punya amal ibadat. Dan demikianlah kita kena banyak berdoa kepada Allah. Lebih-lebih lagi 10 malam terakhir ini, kita tidak tahu mana salah satu malam lagi yang masih ketinggalan, yang kemungkinan tak mustahil berlaku Lailatul Qadar. Dalam pelajaran kita lepas, kita dah beritahu bahawa Nabi kita SAW suruh kita mencari Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Malam ganjil tu malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Jadi besok malam 27. Semalam kita 25. Hari ini malam 26. Besok malam 27. Dan sebagian besar ulama pula menguatkan Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Dan mengikut panduan yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bahawa kalaulah sekiranya puasa Ramadan bermula pada hari Jumaat, maka jatuhlah Lailatul Qadar itu malam 27. Masya Allah. Jadi malam besok ni tuan-tuan memang sangat diharapkan. Walaupun kita ibadat kita tu sepanjang setiap 10 malam ini, tetapi besok malam sangat-sangat diharapkan berlakunya Lailatul Qadar.
Kalau boleh besok malam tak tidurlah kita. Ustaz takkan tak tidur? Tidurlah sikit tak apa, 1 jam 2 jam. Jangan tidur macam kita tidur biasa 5-6 jam. Kita nak ibadat, ini bukan setiap hari, bukan setiap bulan. Ini hanya setahun sekali saja. Jadi pada malam besok ni, kita akan adakan juga majlis khatamul Quran. Jadi mereka yang sedang membaca Quran, sampaikanlah kepada surah Wadduha, stop. InsyaAllah besok, kita akan ada live baca khatam Quran pukul 9.45 malam. Jadi sama-sama dengan saya, kita sama-sama ramai, masing-masing di tempat rumah masing-masing, kita baca daripada surah Wadduha sampailah kepada akhirnya, dan kita akan baca doa khatamul Quran. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan, majlis khatamul Quran dihadiri oleh 60,000 malaikat mendoakan, dan 4,000 malaikat mengaminkan doa orang yang dalam majlis khatamul Quran. Jangan lupa tuan-tuan ya, kita sama-samalah kita berdoa, dan kita boleh hadiahkan pula pahala kepada ibu ayah kita, datuk nenek kita, suami atau isteri kita yang dah meninggal dunia, dan sahabat anda kita. Semoga mereka juga dapat manfaat daripada bacaan Quran kita dan khatamul Quran. Masya Allah tuan-tuan ya. Dan besok malam kita perbanyakkan sedekah. Malam ni pun sedekah lah juga. Besok malam lebihkan lagi pula. Begitulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat pemurah, sangat suka bersedekah. Tetapi dalam bulan Ramadan lebih lagi, bertambah-tambah lagi dia banyak bersedekah. Subhanallah. Itulah contoh kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan, sampaikan pesanan ini kepada semua saudara mara kita, keluarga kita, grup kita, kawan kita, friend kita, supaya semua mereka dapat sama-sama. Habis Ustaz, kita tak baca Quran macam kawan-kawan lain nak khatam. Tak apa, kita duduk dengar sama-sama dan kita ikut sama-sama, kita pun dapat juga ganjaran pahala yang dijanjikan itu insya-Allah. Dan demikianlah dia para jemaah sekalian, kita akan adakan nanti insya-Allah khutbah Hari Raya Idul Fitri jam 8 pagi live ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, kita tahun ini kita tak dapat berhari raya, solat hari raya di masjid, tapi tak mengapa. Kita di rumah kita solat, lepas sembahyang matahari dah terbit, kita pun siap sedia pukul 8 pagi, akan insya-Allah saya pimpinkan salat khutbah Hari Raya Idul Fitri insya-Allah. Jadi itu saja tuan-tuan untuk petang ini insya-Allah. Minta maaf banyak-banyak, dan dengan demikianlah kami bermohon pada Allah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ya Allah ya Tuhanmu, sekalian pujian adalah hanya milik-Mu. Apa yang ada pada kami semuanya adalah daripada nikmat-Mu. Adapun sekalian amalan-amalan kami, zahirnya dari amalan kami, hakikatnya semua daripada Engkau yang menggerakkannya. Kami tak ada apa pun ya Allah. Amalan kami tak ada nilai pun. Bahkan amalan kami penuh dengan riak, ujub dan semua. Bahkan amalan kami tak ada apa pun yang nak dibanggakan. Ya Allah, kami mohon padamu dengan rahmat-Mu yang luas, dengan berkat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lindungilah kami daripada riak ya Allah. Lindungilah kami, buangkanlah dari hati kami sifat riak, ujub, sum'ah, sombong dan takbur, hasad dan dengki, tamak dan haloba. Dan masukkanlah hati kami sifat ikhlas, sifat rida, syukur dan sabar, sifat tawaduk, sifat cinta padamu, cinta pada Rasulmu, cinta pada amal-amal yang mendekatkan diri kami, cinta padamu. Maafkanlah kami, ampunkanlah kami kalau sepanjang ini amalan kami bercampur dengan riak, ujub dan sum'ah. Tolonglah kami ya Allah, bantulah kami. Kami tak mau jadi hamba nafsu ya Allah. Kami tak mau jadi hamba syaitan ya Allah. Kami tak mau jadi hamba dunia dan manusia. Kami hanya nak jadi hamba Engkau ya Allah. Tapi kami tak kuat ya Allah. Kami tak berdaya ya Allah. Kalau Engkau tak tolong kami, siapa lagi yang akan tolong kami ya Allah? Kalau Engkau tak bantu kami, siapa lagi yang akan bantu kami ya Allah? Kami tak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan alam semesta ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu bapa kami, datuk nenek kami, guru-guru kami, adik-beradik kami, pakcik-makcik kami, dan sekalian anak cucu kami, dan murid-murid kami, pegawai-pegawai kami, dan sekalian mereka yang mengikuti program Tazkirah Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah semua kami, dan demikian pula kami mohon padamu ya Allah, setiap hari daripada bulan Ramadan Kau merdekakan beberapa ramai hamba-Mu dari neraka. Jadikanlah kami dan keluarga kami dan semua datuk nenek kami dan sekalian murid kami dan sekalian mereka yang mengikuti program ini dan menjadi dari golongan yang Kau lepaskan dari neraka-Mu ya Allah.
Selamatkanlah kami pada neraka-Mu ya Rahman. Ya Allah, terimalah doa kami, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Baiklah para jemaah sekalian, saya mohon maaf dalam penyampaian saya yang tersilap kata, yang terkasar bahasa, yang tersinggung perasaan. Yang benar semua daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Para jemaah sekalian, maafkan saya ke tidak? Terima kasih banyak-banyak. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.